Selamat petang, Encik David. Saya Joshua Lu dari Sekolah SMP Z12 ingin menemu bual Encik David tentang tajuk kajian saya iaitu perbandingan sistem pentadbiran negara yang sistematik sebelum kedatangan kuasa barat dan sistem pentadbiran semasa zaman penjajahan. Terima kasih Joshua. Saya ingin berterima kasih kepada Joshua kerana memberikan saya peluang masa ini untuk memberikan sedikit pendapat saya tentang apa yang telah berlaku pada zaman sebelum penjajahan dan semasa zaman penjajahan tentang sistem pentadbiran negara kita. Silakan Joshua. Sebelum kedatangan kuasa barat, negara kita mempunyai sistem pentadbiran sistematik. Adakah Tuan bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan Tuan. Ya, saya bersetuju Joshua dengan pernyataan ini kerana sebelum kedatangan kuasa barat, kerajaan yang sedia ada, khususnya Kesultanan Melayu Melaka, kita mempunyai satu sistem pentadbiran yang mantap, yang telah membawa kepada kegemilangannya pada abad yang ke-15. Jadi negara kita pada masa itu mengamalkan sistem pentadbiran beraja, sistem perundangan, pentadbiran dan struktur sosial masyarakat sangat tersusun dengan rapi. Sistem ini telah menjadi asas kepada muafakat antara golongan pemerintah dengan orang yang diperintah, iaitu rakyat jelata. Dan muafakat ini mewujudkan kestabilan dalam sistem kerajaan dan membawa kepada keharmonian dalam masyarakat sebelum kuasa barat memusnahkannya. Apabila Kesultanan Melayu Melaka diserang dan dimusnahkan oleh kuasa Portugis pada tahun 1511. Soalan kedua, bagaimanakah bentuk pentadbiran di negara kita yang difahami oleh Tuan? Jadi pada keseluruhannya terdapat dua bentuk sistem pentadbiran di negeri kita pada masa itu. Sistem pemerintahan beraja pertama dilaksanakan di kebanyakan negeri Melayu di semenanjung Tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan. Jadi di Negeri Sembilan melaksanakan sistem adat berparti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula sistem pemerintahan masyarakat tempatan dijalankan. Jadi dalam sistem beraja, Sultan akan mengetuai pentadbiran di peringkat negeri dan menjadi lambang kedaulatan negeri. Jadi raja merupakan satu unit yang tertinggi dalam sistem pemerintahan beraja ini. Baginda akan dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantiknya di peringkat pertengahan pentadbiran dan melaksanakan perintah sultan. Jadi unit yang paling kecil dalam piramid pemerintahan pada masa itu ialah penghulu. Mereka akan menyampaikan arahan daripada raja secara terus ataupun daripada pembesar kepada orang kampung, kepada orang biasa. Soalan yang seterusnya, berikan cadangan Tuan untuk memantapkan sistem pentadbiran pada masa kini. Soalan yang bagus. Bagaimana kita dapat memantapkan sistem pentadbiran pada masa kini, pada zaman moden ini? Jadi pada pendapat saya, satu cara yang dapat melicingkan lagi sistem pentadbiran pada masa kini ialah melalui proses pendidikan. Ini satu hal yang sangat penting. Jadi kerajaan harus memastikan isian pendidikan di negara kita. Maksudnya dalam bahasa Inggeris, the content of our education, isian pendidikan di negara kita mementingkan pemikiran yang kritis, critical thinking, agar pelajar yang bakal yang akan menyertai pentadbiran negara mampu berfikir untuk menghadapi cabaran-cabaran yang semakin besar, semakin runcing, bukan sahaja pada peringkat domestik dalam negeri tetapi juga pada peringkat antarabangsa. Kedua, saya berpendapat bahawa kerajaan dan rakyat umum harus mempunyai tekad. We must resolute tekad untuk memastikan institusi-institusi negara kita seperti sistem penghakiman
ya, seperti bidang perundangan, ya, perundangan selalu bebas, ya, always independent, ya, independent dan berani, ya, they must brave, ya, they must brave kerana ini akan menguatkan integriti sistem pentadbiran sebagai satu institusi yang bersih, ya, bersih dan berkhidmat untuk semua rakyat tanpa mengkira darjat seseorang itu. So, apa maksudnya darjat di sini? Darjat di sini maksudnya tak kira, ya, sama ada orang kaya ataupun miskin, ataupun orang dalam pertengahan, ya. Tak kira status rakyat itu, tetapi kita harus memberikan khidmat kepada semua rakyat tanpa mengira statusnya. Itu maksud saya. Soalan keempat, uraikan maksud sistem pentadbiran yang sistematik. Sistem pentadbiran sistematik, ya. Jadi saya melihat kepada perkataan sistematik itu, ya. Nah, kalau kita melihat maksudnya dalam kamus Taiwan, ya, perkataan sistematik bermakna menurut, ya, menurut you are following, ya, following menurut atau berasaskan sistem, ya, you are based on the system, dan pengetahuan, ya, mengenai sesuatu, knowledge is very important, ya. So, maka saya berpendapat, ya, perkataan sistematik terdapat, ya, dua elemen yang penting, iaitu menurut, you are following, but following without knowledge is useless. You cannot do that, ya. So, menurut dan pengetahuan, two element that's very important, ya, dalam perkataan sistematik, ya. So, to sum up, right, kesimpulannya, sistem pentadbiran yang sistematik, ya, bermakna suatu sistem mengenai pengurusan hal orang awam, managing the public, ya, managing the public, di mana pengamalnya, maksudnya pentadbir, ya, pentadbir kerajaan harus mengakur pada satu set peraturan. So they must follow the rules, follow the rules yang telus, very transparent rules. They have to follow that dan mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk melaksanakannya. So you must follow the rules, but you also must have the knowledge how to do it dan melaksanakannya. Kalau kamu tidak ada salah satu elemen itu, maka akan jadilah sistem pentadbiran yang sistematik. Itu pendapat saya, jujur. Soalan terakhir, pada pendapat Tuan, apakah perbezaan antara sistem pentadbiran di negara kita dan sistem pentadbiran kuasa barat? Jadi saya merujuk, ya, merujuk kepada perbezaan antara sistem pentadbiran di negara kita pada zaman sebelum kedatangan kuasa barat, khususnya zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan juga sistem pentadbiran kuasa barat yang dilaksanakan di negara kita pada zaman penjajahan, ya. Jadi dari segi politik, ya, salah satu perbezaan yang dapat saya lihat ialah sistem pentadbiran di negara kita lebih mementingkan keharmonian, ya, dan musyawarah. Apa maksud musyawarah? Musyawarah maksudnya perbincangan. Always focus on discussions, ya, discussions. Always focus on harmonious, ya, harmonious relationship, ya, antara pemerintah dan diperintah, ya, antara perintah dan pemerintah. Manakala sistem pentadbiran kuasa barat lebih memastikan peraturan. Apabila penjajah datang, mereka telah menubuhkan satu sistem pentadbiran yang lebih memastikan peraturan, lebih fokus kepada pentadbiran, peraturan yang siapa, ya, peraturan dan kuasa pemerintah harus dipatuhi. Mereka inginkan, ya, kepatuhan, ya, 100% tanpa perbincangan. Itu perbezaan dia. Jadi pentadbiran zaman sebelum penjajahan, perbezaan yang kedua, ya, sebelum penjajahannya, pentadbiran masa itu lebih bertujuan memakmurkan rakyat keseluruhan, ya, lebih mementingkan ekonomi, ya, kemakmuran ekonomi untuk semua rakyat, ya, untuk semua rakyat. Manakala pentadbiran penjajahan bertujuan menyalurkan kepentingan ekonomi kepada penjajah.
Ya, so itu merupakan dua perbezaan yang saya dapat lihat. Okay, terima kasih Encik David untuk temu bual ini. Sekian, terima kasih. Ya, makasih Joshua.